Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar anda semua yang berada di rumah hujung minggu yang ceria ini dan juga cuaca baik, Zahira? Kalau kita tengok kepada ramalan cuaca, ada beberapa kawasan yang mungkin dituruni hujan disebabkan oleh cuaca ketika ini. Kita pun faham berkenaan dengan cuaca ketika ini, dan hari ini saya Hafiz Dawson dan juga bersama saya Zahira Raziz seperti biasa di saluran berita RTM, My Preview 123 dan juga di TV1 Pesona XY akan bersama dengan anda selama 1 jam. Betul, Zahira. Dan di hujung minggu ini, minggu yang bermanfaat untuk kita maklumkan kepada anda beberapa topik yang memberikan input dan juga perkara yang berguna kepada anda. Saya tidak sabar untuk memaklumkan tajuknya pada hari ini, itu waspada kepada si licit. Apa itu si licit? Adalah berkaitan dengan skema ataupun penipuan dalam talian. Ya, dan setakat bulan Jun 2020 pada tahun ini, di mana ada satu kes melibatkan seorang warga emas yang berusia 90 tahun di mana beliau telah ditipu lebih daripada 3 juta ringgit. Betul, Zahira. Dan kebelakangan ini pun pihak kerajaan telah pun melakukan banyak inisiatif dan juga bantuan kepada kita semua, antaranya penjana, ada bantuan prihatin dan juga Aisina. Dan disebabkan ini juga ada pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan dan juga berselindung di sebalik skim yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan untuk mengenakan kita sebagai rakyat biasa. Sudah pun dibina dia punya aplikasi, Hafiz, untuk kalau orang yang tak tahu memang akan mudah terpedaya dan mereka akan klik pada aplikasi tersebut. Dan jadi ini sangat bahaya. Berkenaan dengan isu waspada si licik ini ataupun berkenaan dengan skema ini, bersama dengan kita ketika ini Simi Datuk Muhammad Kamruddin Mak Din, merupakan Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman ataupun JSJ Bukit Aman. Apa khabar, Datuk? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Hafiz. Selamat. Baik, Datuk, kalau kita membuka tadi berkenaan dengan skema, Zahira pun sudah pun membentangkan beberapa fakta dan juga angka. Kalau kita melihat kepada nombor dan juga mereka yang menjadi mangsa semakin meningkat, dan yang paling ramai adalah juga golongan profesional juga wanita. Secara mukadimah, Datuk, kalau kita nak bagi tahu penonton semua, ada berapa jenis penipuan yang ada dalam talian yang mungkin kita tahu sebenarnya tapi kita buat tak tahu je sebenarnya yang berlaku. Okey, penipuan ni sebenarnya telah lama pun. Saya ingat dah berpuluh ratus tahun penipuan ni berlaku. Dan sebelum ini penipuan-penipuan yang berlaku ini kebanyakan mereka ni bersemuka. Mereka ni bertemu antara mangsa dan juga skamer ni bertemu, dan skamer ni akan cuba memperdaya mangsa, dan kemudian itu mangsa yang terperdaya ni akan mengalami kerugian lah, bayaran dan sebagainya. Apabila perkembangan ICT berlaku dalam negara kita, pada tahun 2000, dan skamer ni atau penipu ni telah eksploitasi penggunaan ICT ni bagi tujuan penipuan mereka. So yang kita namakan dia penipuan dalam talian. So bila sebut penipuan dalam talian ini adalah satu bentuk penipuan di mana mereka menggunakan ICT. Menggunakan teknologi, telefon, menggunakan platform internet dan sebagainya. Bentuk-bentuk penipuan yang ada ni, selain daripada penipuan yang kita biasa dengar, sekarang ini kita di pinjaman tak wujud contohnya, di mana penipu ni akan memperdaya mangsa-mangsa yang nak buat pinjaman ini untuk buat pinjaman. Sebenarnya pinjaman itu tak wujud, tapi mangsa ni akan diperdaya untuk membuat bayaran-bayaran lah, sehinggalah mangsa yang kena tipu ni sedar mereka ditipu, barulah mereka ni datang ke polis untuk buat laporan. Kita juga selain daripada itu, kita ada juga penipuan-penipuan e-dagang, kita namakan dia, beli barangnya tak sampai tapi duit dia dibayar dan sebagainya lah. Dan yang satu lagi ni penipuan panggilan. Mereka ni yang menyamar sebagai pokok kuasa seperti polis, custom, immigration, Bank Negara Malaysia, pegawai mahkamah dan sebagainya, untuk menakut-nakutkan mangsa ni. Di mangsa yang takut ini, yang panik ini, biasanya tidak dapat berfikir secara waras, dan mereka ni akan ikut apa juga arahan daripada skamer ini, menyebabkan mereka ni akan kerugian beratus ringgit, berpuluh ribu ataupun berjuta. Mana yang disebutkan tadi ada 3 juta, ada yang dah 10 juta pun dah ada. Satu orang mangsa yang telah terkena tipu ini, dia dah kerugian sampai 10 juta.
Tapi itu kadang-kadang kan ada juga persoalan ni daripada masyarakat di luar. Kalau kita tak buat perkara tu, kenapa kita nak takut melalui panggilan-panggilan kita dapat, kata kita seludup wang lah, kita ada terlibat dengan kes-kes yang sebegini. Kalau kita tak buat, kenapa kita nak takut? Tetapi kita tahu juga apa sebenarnya faktor yang mendorong mereka ini untuk mudah terpedaya dengan penipuan dalam talian ni sendiri. Kita melihat pada dari segi bentuk emosi. Okay? Manusia ni biasanya, kita ni apabila ditakut dalam ketika kita takut ataupun dalam emosi yang kita seronok, kita tak dapat berfikir secara waras. Dalam kes-kes penipuan panggilan penyamaran ini, mereka ni akan menggunakan emosi takut kepada mangsa. Okay, mangsa ni akan ditakutkan bahawa mereka ni terlibat dalam kesalahan-kesalahan jenayah. Okay? Contohnya seperti pengubah wang haram, terlibat dengan penggunaan pemalsuan identiti dan sebagainya. So mereka yang takut ini biasanya mereka tak boleh berfikir. Dan mereka ni akan cuba untuk keluar daripada suasana itu. Dan masa ketika itulah skamer ni, penipu ni akan memberi jalan keluar untuk mereka. Okay? Dengan mengatakan, okey, kalau kita akan bantu mangsa ni, mengatakan bahawa kalau you tak terlibat tak apa, tapi kita terpaksa juga oleh kerana kesihatan kita terpaksa juga kena bekukan akaun dan sebagainya. So untuk tujuan tersebut, boleh tak you pindahkan duit ini, transfer duit itu ke dalam satu akaun yang dikatakan akaun-akaun yang selamatlah untuk tujuan siasatan. Sebenarnya itu adalah akaun-akaun yang akan digunakan yang kita namakan sebagai mule account. Mule account. Ataupun kedai akaun ini yang digunakan oleh sindiket ini untuk mengambil duit tersebut dan kemudian itu akan memindahkannya kepada akaun-akaun lain ataupun dia akan keluarkanlah melalui proses-proses pengeluaran yang biasalah. Kalau kita melihat laporan akhbar, Datuk, ramai yang saya katakan tadi golongan profesional, antaranya pesara guru, malahan ada pegawai bank juga yang dijadikan sebagai mangsa skamer. Adakah disebabkan oleh mereka ini yang menggertak menggunakan ketakutan dengan situasi seperti ini menyebabkan golongan profesional ini hilang kewarasan berfikir, ataupun ada magic spell tertentu kepada mereka ini sehingga macam pegawai bank, bayangkan mereka yang menguruskan duit tapi mereka juga menjadi mangsa itu sendiri. Kenapa sebenarnya berlaku? Kajian yang kita buat, mereka ini memang contohnya macam disebut tadi, mereka ini mahir pakar dalam bidang mereka masing-masing. Tapi mereka ini adalah mereka yang saya percaya mereka yang patuh dengan undang-undang. Mereka ni mungkin tak pernah terlibat pun dengan kes-kes jenayah dan sebagainya. So apabila dalam sesuatu keadaan itu, apabila mereka ni dikatakan terlibat dengan jenayah, mereka ni akan panik. Mereka ni akan secara automatik mereka ni akan panik. Dan bila mereka ni panik, biasanya mereka tak boleh berfikir secara waras. Dan apabila kita tak boleh berfikir secara waras, kita tak boleh nak realisasikan sesuatu perkara tersebut. So kita akan ikut sajalah bagaimana apa yang diarahkan oleh skamer. Sebab yang penting bagi kita pada masa itu ialah bagaimana kita nak keluar daripada suasana tersebut. Suasana tentang nak menyelesaikan masalah tersebut. Jadi setakat 31 Oktober 2020 juga telah dimaklumkan bahawa lebih daripada 900 mereka yang menipu ini dan melibatkan warga tempatan dan juga warga asing yang menipu rakyat Malaysia telah pun ditangkap melalui salah satu skamer inilah. Jadi modus operandi yang mereka gunakan tu, bila ada nama sekian, cara dia mungkin berbeza. Nama sekian, nama dia berbeza. Jadi modus operandi mereka adakah ianya sama ataupun mereka akan berbeza mengikut siapa orang yang mereka nak kenakan ni? Dalam penipuan dalam talian ni, macam saya sebutkan tadi, kita ada banyak kategori dia. Contohnya macam disebut tadi, penipuan pinjaman tak wujud. Mereka ni menyamar sebagai money lender punya company, menipu dan sebagainya. Yang itu dalam kes seperti itu, mereka yang tertipu tu mereka yang nak buat pinjaman. Mereka yang terdesak nak buat pinjaman ini, mungkin mereka ini ada blacklisted, senarai hitam oleh bank dan sebagainya. Mereka ini akan jadi mangsa. Dan kemudian tu kalau kategori penipuan dalam talian yang melibatkan pembelian barang, itu mereka yang nak beli barang lah.
Tapi apa yang merisaukan kita adalah penipuan yang kita namakan penyamaran. Penipuan panggilan penyamaran ni, menyamar sebagai kuasa dan sebagainya. Itu maksudnya tidak ada golongan tertentu. Sebab daripada apa yang kita dapati bahawa sindiket ini menggunakan satu aplikasi yang akan membuat panggilan secara auto kepada nombor-nombor yang dimasukkan dalam sistem. So maknanya pada setiap hari itu dia akan buat panggilan, katakan 1000 panggilan. Dia bermula daripada 1 sampailah ke angka 9999. So pada masa yang berkenaan tu, siapa-siapa yang menerima panggilan tersebut, kalau terpedaya, mereka lah jadi kemangsa pada hari itu. Maknanya secara rawak Secara ya, rawak Datuk. panggilan dibuat. Betul, Zara. Dan kalau sekarang ni tak reda lagi isu BPN, Bantuan Perkhidmatan Nasional. Ada pihak mengaku pegawai sebagai pegawai HDN dan sebagainya. Dan kini ada pula isu iShare, Facebook Like and Share dan sebagainya, boleh dapat duit dan sebagainya. Ramai yang terperangkap dan juga terjerumus dalam jenayah ini dan mereka menjadi mangsa. Dan persoalan ini yang ramai tanya kepada kami melalui platform media kami. Dan itu, Datuk, kita gantung dulu soalan. Sebab ada penonton yang mungkin nak ke tandas. Sebab musim sejuk ni, maklumlah kan, yang nak minum air dan sebagainya. Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Persona XY, Serasi di Hati. Persona